اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله على محمد 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 بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا معلم الحكمة علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا الله ajarlah kami semua perkara yang kami tidak tahu dan ingatkan kami barang yang dilupakan. Kurniakan kami semua ya Allah hakikat ikhlas yang sebenar-benarnya dalam setiap niat kami, dalam setiap ucapan bacaan wirid zikir kami, dan dalam setiap amalan tidak tanduk perbuatan kami hanya semata-mata mengharapkan keridaan Engkau jua ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membaca kitab Ya Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Jadi bila sebab Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, kita orang Melayu secara khususnya ya, di tanah Melayu kita ni tidak dipanggil, tidak dianggap ganjil lah, tidak janggal. Ini kita biasa dengar ya, Imam Al-Ghazali rahimahullah.
yang hidup sekitar 500 Hijriah. Dan dikatakan Imam Ghazali ialah sebagai mujaddid. Dia sebagai mujaddid. Ada disebut dalam hadis, ya, setiap 100 tahun Allah akan kirimkan yuhayyi'u ni mana Allah sediakan, Allah hantarkan setiap 100 tahun. Ya, sama ada ya, di awal 100 tahun ke ataupun di akhir 100 tahun ke, ya, lebih kurang itu, maka Allah kirimkan, Allah sediakan ya, mereka-mereka yang yujaddidu laha dinaha. Ya, asal tajdid ni memperbaharui. Bukan artinya mereka ni membawa agama baru, tidak. Ya, tetap saja agama yang asal, yang asli, yang pure, yang jernih. Namun akan tetapi mereka bertindak bagaimana untuk supaya dapat mengekalkan ya, kemurnian dan kejernihan Islam itu sesuai dengan keadaan zaman dan semasa. Sebab dunia semakin canggih, tuan-tuan, kan? Dunia semakin berkembang. Maka Allah hantar kirimkan. Yang kalaupun kita tidak berpeluang ya, hidup bersama ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman tabi'in pun kita tak sempat. Zaman tabi'in pun kita tak sempat. Tapi akan tetapi inilah ya, kata Ibnu Abbas dalam salah satu syarah hadis ini mengatakan ini merupakan nikmatun uzma, satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khatamun nabiyyin wal mursalin. Kan? Rasulullah ni penyudah, rasul terakhir dah tak ada dah. Ya, sudah tidak ada lagi rasul selepas ya, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi atau rasul selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun akan tetapi ya, Rasulullah menyebutkan Allah masih lagi menghantar, Allah masih lagi mengirimkan, menyediakan ya, mereka-mereka yang akan menolong agama Allah ini. Ini satu bisyarah, khabar gembira. Waktu umat Islam di sepanjang zaman tidak perlu bersedih, apatah lagi orang beriman. Orang beriman dia tidak akan hilang punca ayah dan bunda. Dia kena pegang betul-betul dah. Orang yang betul-betul beriman lah, ya, orang betul-betul beriman, berakidah sungguh-sungguh, insya-Allah dia tidak akan hilang pun punca. Ya, jelas Quran ya Allah Ta'ala ya, Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga Allah Ta'ala sediakan. Tambah yang tadi, yang keempat, mujaddid. Ya, Quran ada pada kita, hadis ada pada kita, ahlul bait, ahli keluarga Nabi pun ada di kalangan kita. Dan mereka yang Allah kirim pun ada juga. Tinggal lagi kita jumpa tak jumpa, perasan tak perasan, kita ada berhubungan atau tidak, itu wallahu alam. Tapi nak ceritanya Allah siapkan, ya Allah sediakan bekalan bagi orang mukmin di sepanjang zaman setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu disedari dan difahami oleh umat Islam, apatah lagi orang yang beriman. Kerana orang mukmin, orang beriman, insya-Allah dia tidak akan hilang pun punca. Taraktu fikum amrain. Hadis ni biasa sangat kita dengar. Ya. Dalam pembacaan saya lah, yang sangat terhad ini, saya jumpa hadis ni dalam kitab Muwatta Imam Malik. Hadis ni disebut dalam kitab Muwatta Imam Malik. Aku tinggalkan kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat dan tadillu. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sampai bila pun. Bila mana kamu betul-betul berpegang dengan dua perkara ni. Kitaballahi wa sunnata nabiyhi. Jelas. Ya, kitab Allah
dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Sehingga Imam Al-Haddad menyebutkan dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Imam Al-Haddad, ya, mungkin ada sebahagian tahu, ya, Imam Al-Haddad, ada yang tak tahu kan. Tak apalah. Imam Al-Haddad, ya, Al-Haddad ni kalau kira besi haddad, Imam Al-Haddad namanya Abdullah Al-Haddad. Dia ulama di Tarim Hadramaut, ya, dah wafat 300 tahun yang lalu, ya. Dia seorang yang asalnya, ya, dia boleh melihat, tapi sampai satu peringkat umur yang masih muda, ya, dia tak tahulah, ya, disengat oleh binatang bisa sebagainya, menyebabkan asbabnya lah hilang penglihatan, tak nampak. Tetapi itu tidak sedikit pun, ya, melemahkan semangatnya untuk cari ilmu, walaupun tak nampak. Mata ya buta tapi hati torang. Kan? Kita ni mata kami torang corah, pakai mata lagi tapi hati golap lagi, tuan. Terbalik kan? Mata kita torang, tambah power lagi, pakai mata tapi hati masih golap. Imam Al-Haddad, masya-Allah. Ya. Walaupun dah 300 tahun meninggalkan karangan dia. Itu kalau siapa tahu kitab Ad-Din itu, nasihat agama, kan? Tebal juga. Itu nasihat agama tu dikarang oleh Imam Al-Haddad. Ya, ada yang tuliskan Imam tebal dia mengarang. Ya, walaupun keadaan macam tu, masya-Allah, tabarakallah. Ya. Jadi Imam Al-Haddad dalam salah satu kitabnya, banyak kitabnya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Perancis. Ya, kalau di belah-belah Asia ni dengan bahasa Malaysia, Imam Al-Haddad hebat. Ya, walaupun dia buta tapi masya-Allah banyak menghasilkan karya-karya. Antaranya lah kitab Risalatul Mu'awanah. Beliau menyebutkan dalam tu, dia pun nakalkan dalam kitab tu, diambil perkataan ulama sebelumnya, mengatakan apa? La yakunul muridu muridan. Ya, la yakunul muridu muridan. Tidaklah dipanggil, tidaklah dikatakan seorang itu murid dengan sebenar-benar murid, ai muridullah lah. Orang yang betul-betul nak ke Allah ni, ya, hatta sehinggalah yajida, ya, sehinggalah dia mendapati fil Quran, dalam Quran itu, kullama yurid, akan apa-apa yang ia kehendaki, semuanya dia dapat. Jawapannya, ya, jawapannya semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, ini orang-orang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, mukjizat Al-Quran itu tak terhenti, tuan. Ya, bagi orang yang sentiasa mendampingkan diri dengan Al-Quran, melazimi dengan Al-Quran. Ya, sehingga ada ulama mengatakan, bila seseorang itu bangkit meninggalkan pembacaan Al-Quran, dia dua keadaan. Ya, bila seseorang itu setelah dia baca Quran, ya, dia selesai bacaan Quran dia, bila dia bangkit daripada tempat duduknya, dia dua keadaan, sama ada wa imma ziyadah wa imma nuqsan, sama ada akan bertambah ataupun jadi berkurangan. Bertambah kerana apa? Sebab dia baca tu dengan tadabbur. Ya, bertambah dia punya keimanan dia. Kadang-kadang kan ayah anda muda, bila kita baca Al-Quran ni, sebenarnya ayat tu kita dah pernah baca pun. Ya, mungkin kita dah berkali-kali khatam, berkali alhamdulillah. Tapi bila kita baca sesuatu ayat tu, kita rasa seolah-olah ayat ni kita rasa macam inilah pertama kali kita baca ayat Quran ni. Subhanallah. Ini mukjizat, tuan. Hebat. Apatah lagi bila kita baca dengan tadabbur. Allahu akbar. Ya. Allah. Betullah kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara pembacaan Al-Quran Nabi di sebuah kitab fiqh pun, ya, bila sampai ayat-ayat yang terkait, ya, tentang azab umpamanya, ataupun tentang ancaman-ancaman, ya, dosa, bila melakukan kesalahan, azab yang sebagainya, dia ta'awaz, mana Rasul akan minta berlindung, ya, supaya tidak termasuk dengan ancaman yang telah dibuat oleh Allah dalam ayat tersebut. Nabi minta berlindung. Ini bagi tadabbur.
Bukan baca sebaca-bacanya, langsung kita tak ambil, cuba nak faham Al-Quran. Jadi selama-lamanya Quran itu tidak akan boleh menambahkan kita punya iman kita, takwa kita. Bila kita baca dengan keadaan tidak faham, tidak cuba memahami, tidak cuba tadabbur. Begitu juga bila bertemu dengan ayat-ayat tentang janjian pahala, kebaikan, syurga dan seumpama, Nabi meminta supaya dikurniakan oleh Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah. Ada satu ulama, saya pun tak ingat nama dia tuan-tuan, dia kata apa? Aqillal kalam illa fi tis'in. Kurangkan bercakap, ya, sedikitkan berkata-kata kecuali pada 9 perkara. Ya, aqillul kalam illa fi tis'in. Ya, kurangkan bercakap, ya, sedikitkan berkata-kata, kata ulama ini, illa fi tis'in, kecuali dalam 9 perkara kena banyakkan. Yang pertama tasbih. Ya, yang pertama tasbih. Yang kedua tahmid. Ya, yang kedua tahmid. Yang ketiga tahlil. Ya, dan yang keempat takbir. Jadi kalau kita himpunkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apik dah situ. Kan? Banyakkan. Dan memang pun tadi pun kita lepas solat subhanallah, subhanallah, banyakkan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu kalau lepas solat sembahyang. Di masa-masa lain subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah. Teruskan, kan? Jadikan amalan. Banyakkan. Yang kelima barulah wa qiraatul Quran, banyakkan baca Al-Quran. Imam Al-Ghazali pun sebut dalam kitab ni, akan datang kita akan baca, akan sampai masanya. Kitab Ayyuhal Walad ni dia ada 25 nasihat, tuan-tuan. Kitab ni halus je, tuan-tuan, ya. Kecil sikit tapi masya-Allah. Kocik-kocik cili padi tapi podes, tuan-tuan. Ibaratnya macam tu lah, kan. Kocik-kocik cili padi tapi podes yang main. Don't judge the book by the cover. Cik, cakap putih sikit, jangan tengok kita, alah kocik ya kita ni, jangan. Ini karangan Imam Al-Ghazali. Dia akan sebut, akan datang disebut. Ya, salah satu aswatin, ada 3 suara yang Allah suka dengar. Berapa dengar, ya? Ada 3 suara yang Allah suka dengar. Dengarlah. Yang pertama sautudik, suara ayam jantan. Dan suara ayam jantan. Sautudik. Sebab dia bangun awal berkokok, 4 pagi dah berkokok dah. Ayam dah bangun, tuan ayam tak bangun. Siapa dah disebalik tu? Ayam dah berkokok, 4 pagi dah bangun. Allah Akbar. Ya. Yang kedua wasautul ladzi yaqra'ul Quran. Ini juga suara yang Allah suka dengar. Ya, suara orang membaca Al-Quran. Allah baca dengan nada suara yang tidak kuat, mana sederhana, cukup-cukup boleh dengar. Dia benda sunat ni, dia macam sedekah sunat lah. Sedekah sunat ni yang afdalnya apa, tuan-tuan? Kita sedekah secara sir, rahsia, perlahan, secara tersembunyi. Maka baca Quran pun bila ketika khalayak ramai pun kita baca dengan sederhana, itu lebih afdal. Supaya tidak mengundang kita sendiri nak rasa riak, ya, supaya kita tidak mengundang di hati kita rasa kita ni ujub ke apa. Satu, yang keduanya supaya kita tak ganggu orang lain. Ya, ni kita di masjid tempat orang ramai. Kalau nak baca kuat sangat, baca di rumah tak apalah. Tak pernah dengar pula, kan? Ini semua masalah hati, tuan-tuan. Masalah hati. Jadi suara yang kedua yang Allah suka dengar ialah suara orang yang membaca Al-Quran. Saya pergi di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina, di
di Babul Yaman. Dekat apa tu, dekat ibu negara Yaman tu, Sana'a. Ni Babul Yaman. Ada masjid lama. Saya pun tak ingatlah nama masjid. Tapi di salah satu ruang sudut masjid ni, masjid lama, ada beberapa orang-orang tua. Saya ingat dalam sekitar 20-30 orang juga. Masing-masing duduk di tiang masing-masing. Ada yang duduk di tepi dinding pun ada. Orang tua maklumlah kan. Kita orang muda pun cek tiang menyandar. Nak selesa duduk kan. Apa tak lagi orang tua. Tapi kan, masing-masing ni, umur 60, 70 ni, masing-masing dengan Quran masing-masing. Ya, dia punya Quran tu pula lebar-lebar kan. Bosai. Bosah Quran ni. Lepas tu pakai cimata. Dan mata tak nampak. Kan? Baca Quran. Subhanallah. Mereka menghabiskan masa mereka dengan Al-Quran. Mereka berlazat-lazat dengan kalam Allah. Tengok air muka dia orang ni, Allah jernih. Ada nur ala nur. Duduk dalam masjid, dalam iktikaf lagi, mungkin puasa sunat lagi, tapi masa dia dengan Al-Quran lagi. Berhenti betul solat ataupun mungkin makan saja. Lain dia baca Quran. Umur macam ni lah, umur 60, 70, 80. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin ada di kalangan mereka tu yang membimbing dia baca Quran dan sebagainya. Saya tak pernah lihat lagi lah di tempat-tempat lain. Saya pergi di Syria pun saya tak jumpa, di Mesir pun saya tak jumpa. Tapi pergi di Babul Yaman, dekat Sana'a tu ada. Tak tahulah sekarang ya, tapi saya tengok subhanallah. Ya, luar biasa keadaan itu. Bila kita tanya salah seorang daripada ramai-ramai itu, ya Sayyidi, ya Syekh, kita tanyanya, berapa hari kau boleh khatam? Ya, bila berapa hari kau boleh habiskan? Dia kata dalam 2-3 hari dah boleh khatam. Dah, kan? Masa dia banyak dengan Quran. Dia pula dah lancar. Ingat, ya Allah. Inilah dia tuan-tuan ni. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma minhuma nusina. Saya nak perbetulkan, kau boleh sebut nusina, bukan nasina, nusina. Allahumma zakirna, ya Allah peringatkan kami, manusina, barang yang dilupakan akan kami. Sebab lupa ni bukan kita sengaja nak lupa. Betul tak tuan-tuan? Kita lupa ni kita nak sengaja lupa kau kita dilupakan. Yang saya teringat bona tu bukan apa. Masa kita mengaji Quran dengan syekh saya Quran di masjid Ashraf Muhammadiyah di Qahirah, di Qahirah di Mesir tu. Bila kami dah habis ngaji Quran, kami lantunkanlah tadi kan, Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Kebetulan ada satu syekh, dia ni Syekhul Al-Azhar, yang jenis pakai kopiah merah, buah labu kan. Ya waladi, dia panggil kita anak-anak lah. Ya walad, khata', tak betul dia kata. Bukannya manasina, tapi manusina dia kata. Manusina, bukan manasina, manusina. Ya, itu yang lebih tepat lah, ya, yang lebih tepat. Allahumma dzakirna minhu manusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allah nikmat tuan-tuan ya. Bangun malam kita baca Quran, ada masa-masa kita baca Al-Quran. Saya duduk di Yaman, di Hadramaut, di Tarim ya. Memang sana rata-ratanya masjid-masjid mereka setiap hari Khamis pagi buat khatam Quran. Mereka akan khatamkan seminggu sekali. Ada program mereka sendiri. Ya. Saya tak tahulah, tak jumpa lagi rasanya mana-mana masjid tempat kita ni yang seminggu sekali buat khatam Quran. Tak ada kan?
Tak ada lah. Kalau ada buat khatam pun tunggulah kalau ada ahli Korea kita buat khatam Quran tu pun buat di rumah, tak buat di masjid. Tapi di sana tiap-tiap pagi Khamis kita ada buat majlis khatam Quran. Dia ada dua masa. Masa sebelum subuh baca secara berkelompok ni, dan juga lepas maghrib. Jadi dalam tempoh antara dua masa ni dia akan habiskanlah untuk seminggu tu untuk dikhatamkan. Mana seminggu sekali khatam, seminggu kali dikhatam. Subhanallah. Jadi amalan orang sana masya-Allah, dua-dua ni Quran dan Quran satu lagi di selawat ni memang kuatlah mereka masya-Allah. Itu antara amalan orang-orang sana, Quran dan juga berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu masyarakat dia lain lah. Ruh Quran, ruh selawat itu kuat. Dihidupkan dalam kalangan masyarakat Tarim di sana. Jadi itulah tiga suara yang Allah suka dengar. Suara ayam jantan. Ni nak siapa dah ni? Ni siapa dah ni? Suara ayam jantan. Kedua, wasautul ladzi yaqra'ul Quran, suara orang yang baca Al-Quran. Wasautul mustaghfirina bil ashar, suara orang beristighfar, minta ampun, minta maaf bil ashar, waktu sahur. Ini pun suara yang Allah suka dengar. Bangunlah tuan-tuan, ambil peluang akhir malam. Ada satu saya tengok dalam satu YouTube, seorang ulama daripada Lebanon. Saya tak ingat nama dia siapa. Dia kata apa? Ud'ullaha min 'umqi qulubikum bi lughatikum antum. Saya sampai hafal kata dia. Dan itulah juga kamu berdoalah, mintalah dengan Allah. Minta berdoa tu min umqi qulubikum, daripada hati kamu yang paling dalam. Nampak dah ni? Kita hari ni tuan-tuan, Allah Alam, saya tak tahulah ayah nebunda kan. Hakikatnya kita kurang berinteraksi dengan Allah. Mulut dia berdoa tapi hati kita jauh dengan Tuhan. Dia doa-doa ni bukan kira di mulut tuan-tuan. Hakikat doa ni dia datang daripada hati. Betul tak tuan-tuan? Panjang lebar lah orang sampai orang kata bila nak buat imam ni panjang banget doa sampai bersungguh pun ada kadang makmum kan. Tak mana tuan-tuan. Doa ni yang sebetul-betulnya daripada hati. Ud'ullaha min umqi qulubikum. Kamu berdoalah kepada Allah, cari masa-masa yang tentu. Sebelum tu dia sebut cari peluang, cari masa-masa yang tenang, setenang-tenang, yang betul-betul kita dapat tumpu dengan apa kita nak buat ni. Kemudian berdoalah kepada Allah. Ud'ullah, berdoalah, mintalah kepada Allah daripada hati yang paling dalam. Lagi pula bilughatikum antum, dengan bahasa kamu sendiri. Dengan apa? Dengan bahasa kita sendiri. Kok nak baca dalam bahasa Arab kan boleh juga, tapi dia kurang sikit lah. Bila kita sebut dengan bahasa kita sendiri ni, daripada hati kita pula, itu lagi cepat. Tanpa kita menafikan doa-doa yang maksur, yang doa daripada Quran, hadis sebagainya, itu kita tidak nafikan. Tapi ini nisbah untuk kita supaya lebih khusyuk, untuk lebih kita menghayati betul doa yang kita doakan. Kalau boleh biar sampai keluar air mata. Kata abang ipar saya, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Jaafar, dia kata apa? 3 air mata. Air mata yang sama juga, tapi air mata yang mengandung tiga maksud. Waktu kita berdoa ni, ataupun waktu kita berzikir, keluarkan air mata. Air mata yang mengandungi 3 perkara. Pertama ialah air mata kesyukuran. Ya Allah, kita tak pernah rasa nikmat sebegini. Nikmat dapat kita berhubung dengan Allah. Rasa nikmat kedekatan hati kita dengan Allah. Ya Allah, rasa nikmat dalam dakapan Allah, dalam pelukan Allah. Kalau itulah bahasa orang cinta tuan-tuan. Begitulah seolah-olah nikmat tuan-tuan. Yang kedua, air mata yang mengandungi erti penyesalan.
Allah, menyesalnya aku, ya Allah, kenapa dah ya Allah. Ya, baru sekarang ada hati dengan Allah. Sebelum kita tak ada hati dengan Allah. Saya punya bahasa pun ya, nak bagi ketuk hati ayah dan bunda. Selama ni kita macam tak ada hati dengan Allah. Apa tak ni? Karena ni kita nak biar kita ni betul-betul ada hati dengan Allah. Ya. Kadang-kadang kita belum minta apa lagi, air mata dah mengalir dah tuan-tuan. Dengan rasa malu kita dengan Allah, jauh kita dengan Allah. Allahu Akbar. Ya, air mata penyesalan ya Allah. Ya, baru sekarang ya Allah, syukur ya Allah. Dan yang ketiga ialah air mata yang mengandungi pengertian pengharapan yang tinggi kepada Allah. Kita tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Kita nak patah balik ke belakang tak boleh buat apa dah. Ya. Kita sekarang ni lah. Ya. Dan masa depan yang kita tidak tahu berapa lama yang ada lagi berbaki dalam hidup kita, kita tidak tahu. Allah. Jadi ambillah ya peluang. Ya. Air mata yang mengandungi ya kesyukuran, juga mengandungi erti penyesalan, dan air mata pengharapan yang seharap-harapnya, rojak harap dengan Allah Ta'ala. Waktu dalam kitab Penawar Bagi Hati pun, waktu saat kita nak mati pun, lebihkan rojak daripada khauf. Ya, lebihkan harap tu, lebihkan harap daripada rasa takut. Karena takut waktu kita nak mati tak ada faedah. Disebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, tak ada faedah. Ya. Yang bagusnya bila dekat nak mati ni, lebihkan rojak harap pada Allah. Harapkan apa? Harapkan rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, harapkan kemaafan, keampunan dari Allah. Kita tak boleh buat apa dah tuan-tuan. Sembahyang kita banyak mana dah kita qada tuan-tuan. Puasa kita banyak mana dah kita qada tuan-tuan. Allahu Akbar. Itulah ya, suara yang Allah suka dengar, iaitulah suara orang yang beristighfar, ya, merintih, meraung, ya, menangis, ya, mengadu dengan Allah Ta'ala. Ya. Waktu saya sebut dah dulu kan, kita sebut ya 4 perkara tuan-tuan. Lazimi taubat. Taubat ni wajib tuan-tuan, ni bukan sunat, bukan harus, apatah, bukan lagi harus. Bukan kata sunat, wajib. Taubat ni wajib, bukannya sunat. Sunat ni ada pilihan, nak buat pun boleh, tak buat pun tak apa kan sunat. Tapi ni wajib. Bila kata wajib, mesti buat. Bila tak buat, berdosa. Lazim taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jelas ayat Quran. Kalau dalam hadis pula, ya ayyuhan nas tubu ilallah. Ya. Satu ketika Nabi pernah menyampaikan pidato, wahai manusia, tubu ilallah, naklah kamu semua bertaubat kepada Allah. Fa inni, sebab apa? Fa inni atubullaha, kerana sesungguhnya aku sendiri, kata Allah, bertaubat kepada Allah fil yaum, satu hari itu, mi'ata marah, 100 kali tuan-tuan. Mesti tuan-tuan, lazimi taubat mesti. Yang kedua, perbaiki solat. Ya, lazimi taubat, perbaiki solat. Perbaiki solat. Daripada solat sembahyang yang ghafalah, yang lalai, kepada sembahyang yang yaqazah, yang kita kena sedar. Hari ini setengah kita barangkali ada yang solatnya separuh sedar. Kan? Sembahyang keadaan separuh sedar, tahan sikit, separuh sedar. Ada orang yang dia sedar, dia sembahyang itu suku sedar, 1/4 sedarnya, yang 3/4 tak sedar. Dan lebih malang lagi, ada orang yang sembahyang tak sedar-sedar, tahu-tahu imam dah beri salam. Ya, ini confirm tak khusyuk sembahyang kan. Allahu Akbar, dah sampai kat Melaka kan. Ya, dah sampai pada Ili. Yang balik nak singgah Maidin kejap, habis rata dia rayau. Ni tuan-tuan, patutnya ayah dan bunda ni semakin dah berumur, semakin tua ni kan,
Sebab itulah antara lain tanda orang yang berilmu. Saya sebut nama lah. Antara lain tanda orang tu betul-betul berilmu apa dia? Pertama, dia rajin nak selalu, kalau boleh nak banyakkan berzikir. Ini tanda orang berilmu. Tanda orang yang betul-betul berilmu, dia rajin, masa dia tu diusikan dengan sebanyak dengan banyakkan berzikir. Ini tanda orang yang betul-betul berilmu. Yang kedua, tanda orang yang betul berilmu ialah ibadahnya khusyuk. Ibadahnya apa? Khusyuk. Kita dah mengaji dah berapa lama dah tuan-tuan ya? Berulang alik, majlis surau sebagainya. Macam mana ibadah kita? Ini tanda orang yang betul-betul berilmu. Yang ketiga, berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak Muhammadiyah. Tutur kata dia, sikap dia tak macam dulu. Dulu suka menyakitkan orang, suka pandang rendah pada orang, macam-macam. Tapi setelah dia belajar dengan betul dan benar, maka dia sikit-sikit dia diubah perangai yang tak baik itu kepada yang baik. Itu tanda orang yang berilmu. Jadi lazim taubat, perbaiki solat. Perbaiki solat. Sepatutnya semakin kita berumur, semakin kita lanjut usia kita, sepatutnya kita ibadah lebih khusyuk, lebih tenang. Sebab benda yang keterikatan hati kita dengan dunia ni dah banyak kita lepaskan. Apa yang kita nak kejar lagi? Depan kita ni betul tak ada apa. Tunggu masa kita ni pun, kan? Badan kita pun dah bau tanah lah tuan-tuan. Ya Allah, dia. Badan kita ni apa? Dah bau tanah lah tuan-tuan. Tunggu masa kita ni, sehari lepas sehari Allah. Perbaiki solat. Yang ketiga, banyakkan selawat. Ya, lazimi taubat, perbaiki solat, banyakkan selawat. Dan selawat ni ibadah yang paling simple lah, paling mudah. Tak bandingkan ibadah-ibadah yang lain. Dan inilah yang dapatan, perolehan guru-guru rohani, spiritual, guru yang rohani yang hak melihat bagaimana ya supaya ada kebersamaan, supaya biar jangan ibadah ni hanya dimiliki oleh golongan-golongan tertentu sahaja, sehingga kan orang awam tercicir ketinggalan. Boleh faham tak tuan-tuan? Bukan kita seorang yang nak masuk syurga ni, kan? Kita kalau boleh semua orang kita nak ajak sama-sama masuk syurga kalau boleh. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kalau di surah hadis, daimul fikr mutawasilul huzni. Rasulullah sentiasa berfikir. Tak, kalau bahasa kita lah, otak tu berjalan ni. Kalau bahasa kita kasar punya kan. Rasulullah daimul fikr, sentiasa berfikir. Macam mana ni nak selamatkan umat ni? Bukan kau je nak menghukum orang, tu tak betul, ni tak betul. Kita kira macam mana nak selamatkan ni? Daimul fikr mutawasilul huzni, sentiasa rasa duka cita. Bimbang Nabi, takut umat ni besok diumban ke neraka sebagainya. Bimbang, Rasul bimbang. Inilah dia al-ulama warasatul anbiya, menyambung kerja-kerja Nabi. Dia fikir macam mana nak selamatkan umat ini. Apakah ibadah yang paling praktikal untuk diamalkan oleh orang awam yang tidak membebankan mereka? Nak suruh baca Quran, ya, mula tu ramai, ya. Lepas tu tinggal lah imam dengan Bilal, dengan guru Quran. Kalau kelas bahasa Arab pun jatuh juga. Mula-mula tu ramai, lepas tu tinggal ustaz dengan 2-3 seorang dua. Jadi susah. Mulai macam tu juga lah, ajak orang payah. Saudara tidur lagi tarik selimut, nak hujan pula. Dia buat air 50 nak pagi tak pagi. Kereta pula bau sumbu, bau basuh petang tadi, nak keluar sayang pula. Baca banyak betul ujian ya. Nak pergi qiyam mulai tak? Esok lagi kerja. Tak payahlah tidur. Azan. Itu kena berhenti ke tuan? Ya, tidak. Ya. Tak sempat baca.
أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا لا حول ولا لا حول ولا الله أكبر لا إله إلا آتي سيدنا وابعث معكم إنك لا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Latif, ya Halim, wahai yang Maha Berlemah lembut lagi Maha Penyantun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan pertemuan kami di rumah Engkau ini, ya Allah, pertemuan yang Engkau redai dan Engkau rahmati, ya Allah. Tidak kami berpisah selepas daripada ini, ya Allah. Melainkan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua, ya Allah. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Terimalah segala kekurangan yang banyak daripada kami ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di kalangan kami, boleh jadi keluarga kami yang sedang sakit, ya Allah, maka Engkau sembuhkanlah, ya Allah. Anta syafi, antal mu'afi. Engkaulah yang maha menyembuh dan Engkau yang maha mengubati, ya Allah. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di kalangan kami, ya Allah. Sama ada sakit yang zahir, apatah lagi sakit yang batin ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau jinakkanlah, ya Allah, hati-hati kami yang masih liar ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau jinakkanlah hati-hati kami yang masih liar ini, ya Allah. Ya Allah, Engkau lembutkanlah, ya Allah, hati-hati kami yang masih keras ini, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, tolonglah kami, bantulah kami, ya Allah, agar lidah dan hati dan anggota kami sentiasa dapat ingat kepada Engkau, ya Allah. Tolong dan bantulah kami, ya Allah, agar kami benar-benar banyak bersyukur, ya Allah, di atas segala nikmat dan rezeki Kau berikan kepada kami, ya Allah. Dan tuangkan ke dalam hati kami sifat sabar dan redha dengan apa juga ujian yang datang kepada kami ini, ya Allah. Dan tolong dan bantu kami, ya Allah, bila kami melakukan sesuatu amalan itu, walaupun amal itu sedikit dan kecil sekalipun, ya Allah, tetapi kami lakukan dengan sepenuh hati kami. Kami buat dengan bersungguh-sungguh, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.